Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Seperti yang kita tahu, kejutan baru Malaysia. Mungkin sehingga hari ini bukan lagi kejutan. Setelah Syed Saddiq ataupun Presiden Muda menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, di atas sebab prinsip sudah berlanggar. Akhirnya saudara-saudara, apa yang dilakukan Syed Saddiq? Setelah beberapa kali digesa untuk meletakkan jawatan, hari ini pula kita mendengar Presiden Muda, ahli Parlimen Muar itu, membuat kenyataan yang menggemparkan ramai dengan menyatakan ataupun menggelar kerajaan sebagai NATO. Akhirnya, apa yang berlaku kepada Syed Saddiq selepas menggelar kerajaan sebagai NATO ataupun NATO? Adam Adli bidas Syed Saddiq. Satu artikel dari Sinar Harian. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli Abdul Halim, membidas kenyataan Presiden Parti Muda, Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman yang menggelar kerajaan perpaduan sebagai kerajaan NATO, no action, talk only. Nah, tuan-tuan dan puan, adakah apa yang dinyatakan oleh Syed Saddiq ini benar? Adakah memang kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar kerajaan yang NATO ataupun NATO, no action, talk only? Dalam kenyataan menerusi Facebook, Adam Adli berkata, kesemua tiga perkara dibangkitkan MP Muar itu membabitkan soal peruntukan kepada pembangkang, pengisytiharan harta anggota kabinet dan pengguguran kes rasuah sudah banyak kali dijelaskan sama ada di dalam atau luar parlimen. Beliau berkata dalam soal pengisytiharan harta, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak Januari menyatakan ketegasannya dan mengarahkan agar mekanisme lebih telus dan menyeluruh disiapkan. Bukan sekadar isytihar tanpa format yang khusus. Tidak sekadar kenyataan media, ia disepakati menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah Siri 17 bilangan 1 tahun 2023 yang dipengerusikan sendiri Perdana Menteri pada Julai lepas. Dalam pada itu, saudara-saudara, berhubung pengguguran kes mahkamah Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi, Adam Adli berkata, ia telah dijelaskan secara terperinci oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said di Parlimen. Pengguguran kes mahkamah tentu sekali saya yakin merujuk kepada kes Timbalan Perdana Menteri berbanding kes Pago telah dijawab dalam Parlimen secara terperinci oleh Yang Berhormat Azalina atas kapasiti sebagai Menteri menjaga undang-undang dan reformasi institusi ditandai dengan komitmen kerajaan untuk memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Malah, isu DNAA melepas tanpa membebaskan TPM juga telah dibawa kepada perhatian Jawatan Kuasa Pilihan Raya Khas Parlimen, selain bakal dijawab sendiri oleh Perdana Menteri. Soal NATO, yaitu no action talk only, ini eloklah Syed Saddiq jangan hanya cerminkan kepada perkara mengikut selera beliau. Cerminkan juga kepada dasar kebajikan rakyat dikemukakan menerusi Belanjawan 2023 yang lepas dan inisiatif sedang berjalan dalam menoktakan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah dan keperluan asas rakyat termasuk sekolah dan fasiliti kesihatan, bekalan air bersih, pemulihan ekonomi pasca pandemik dan transisi tenaga yang bakal bermula kelak. Dalam pada itu Adam Adli yang juga Ketua Angkatan Muda Keadilan turut membidas kenyataan Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda, yaitu Armada Bersatu yang juga MP Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, bahwa kerajaan sebagai pengamal pork barrel politik. Entah dari mana datang idea politik tong babi
yang dinyatakan beliau, sedangkan kawasan beliau itu, Macang sendiri adalah sebuah kawasan yang turut menerima peruntukan besar mencecah Rp1,44 bilion buat negeri Kelantan. Nah, saudara-saudara, akhirnya setelah digesa untuk meletakkan jawatan MP Muar Syed Saddiq, akhirnya beliau dengan berani menggelar kerajaan sebagai neto dan menurut Adam Adli, jangan membuat kenyataan mengikut selera beliau. Dan itu adalah kejutan baru untuk Syed Saddiq hari ini. Adakah beliau akan benar-benar meletakkan jawatan walaupun digesa berkali-kali, ataupun beliau akan mempertahankan jawatannya itu, dan seperti apa yang pernah diklaim oleh kepimpinan kepimpinan PH, bahwa kemenangan MP Muar itu adalah ihsan daripada jentera penyokong ataupun parti Pakatan Harapan. Satu artikel dari Sinar Harian, gelar kerajaan sebagai neto Adam Adli bidas Syaddiq. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Sebelum ini kita mendengar pertuduhan yang diterima oleh Presiden Bersatu ataupun Pengerusi Perikatan Nasional yang juga bekas Perdana Menteri. Dan baru-baru ini, yang terkini, Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional, Muhyiddin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan wang haram. Satu artikel dari Malaysia Kini, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan memfailkan permohonan untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram ke atas dirinya. Peguam bela pengerusi PN, Hisham Teh Poh Tek, memaklumkan demikian kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur. Sebelum ini pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bagaimanapun, pihak pendakwaan telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk membatalkan pembebasan itu. Hisham memaklumkan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi mengenai hasrat pasukan pembelaan untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu. Mengenai 3 pertuduhan pengubahan wang haram, kami akan memohon untuk mengetepikan 3 pertuduhan di bawah AMLA, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, kata peguam itu, sambil menambah bahawa permohonan tersebut adalah mengikut kanun prosedur jenayah. Hisham memaklumkan mahkamah rendah itu bahawa mereka juga akan memfailkan permohonan untuk mengubah syarat jaminan Muhyiddin bagi pemulangan pasportnya. Azura kemudian menetapkan 29 November untuk sebutan lanjut kes itu. Muhyiddin yang berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dirangka di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, dia didakwa menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk dorongan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat itu adalah Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd, dan Mamfor Sdn Bhd. Manakala individu terbabit ialah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram pula dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Adakah di sini setelah Muhyiddin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan wang haram, beliau akan dibebaskan? Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, sekiranya permohonan ini gagal, adakah beliau berisiko untuk dikenakan tindakan undang-undang sekiranya didapati bersalah dan akan ditangkap? Semua itu menjadi persoalan. Tonton dan puan, satu artikel dari Malaysia Kini, Muhyiddin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan wang haram. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.